اللهم صل على سيدنا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم، وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين، وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا، وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين، وخصوصا إلى روح الإمام أبي الحسن العشاري رحمه الله، وإلى روح الإمام أبي منصور الماتريدي رحمه الله، وإلى سائر أئمة ومشايخ العشائرة والماتريدية. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, pertama sekali kita syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama dalam majlis pengajian kitab ringkasan sifat 20 di Masjid Al-Hasanah ini. Dan sebelum ini kita telah buat beberapa siri di Masjid Ini kali pertama. Syukran jazilan Al-Fadhil Ustaz Hafiz tadi buat survey siapa yang pernah ikut di sana dan baru pertama kali kat sini, dan ramai juga yang baru pertama sekali. Jadi kerana itu slide yang pernah kita tengok dan saya pernah bentangkan di Masjid saya kena ulang balik lah, supaya ada kesinambungan dan yang baru ikut tidak terlepas. InsyaAllah setiap malam Selasa, malam Rabu pertemuan kita 1 jam saja dengan izin Allah. Sekarang kita mula 9.40 asal tadi, nak mula pukul 9 asal tadi. Ala kulli hal, kita usahakan lepas saja insya semua dah ready dengan PowerPoint presentation dengan device ni, kita akan terus mulakan. Kita akan mulakan dengan kitab ini dahulu, ringkasan sifat 20 ini bergambar. Khatam kitab ni baru kita pakai yang warna hijau itu. Pun begitu, sangat baguslah kalau dapat dimiliki dua-dua tu, sebab kita belajar ini ijmal, yang tafsilnya ada dalam kitab yang warna hijau. Kalau ini saja insya-Allah faham, tapi lebih mendalam, detail, kena ada kitab warna hijau tu. Dan syukran jazilan Al-Fadhil Ustaz Bat kita, Nazir Masjid Al-Hasanah, dan seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Al-Hasanah ini yang memberi jalan untuk pengajian selepas insya ini dijalankan. Mudah-mudahan semua yang terlibat langsung dengan tidak langsung akan diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus sahaja kita ya. Kalau kita bicarakan tentang Islam sebagai suatu syariat, maka akan ada 3 rukunnya. 1, akidah. Itulah yang disebut dengan iman. Yang kedua, fiqh. Itulah yang disebut sebagai Islam dan ihsan. Inilah 3 rukun agama. Ketika malaikat Jibril alaihi salam datang dalam bentuk manusia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka 3 perkara inilah yang ditanya oleh malaikat Jibril, sehingga Nabi bertanya kepada Sayyidina Umar yang di akhir sekali itu, "Ya Umar, atadri man sa'il?" Wahai Umar, kamu tahu tak siapa yang bertanya itu? Qultu, kata Sayyidina Umar, sebab beliau yang meriwayatkan hadis ni, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Sayyidina Umar mengajar kita dalam bab agama, kalau kita tidak tahu, jujur, cakap tidak tahu.
Itu bermakna kita tahu, iaitu kita tahu yang kita tidak tahu. Ya, jangan pederah. Kalau tak tahu, nak tahu juga. Itu takut jadi fadallu wa adallu. Dia sesat dan lebih teruk lagi menyesatkan orang. Imam Malik rahimahullahu ta'ala alaihi, Imam Ad-Dar, Imam Darul Hijrah, ditanya soalan agama lebih kurang 47 soalan. 3 sahaja dijawab oleh Imam Malik. Yang lain, wallahu a'lam. Nah, begitulah juga Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal yang hafaz 1 juta hadis pun beliau juga mengatakan wallahu a'lam. Jadi mengatakan saya tidak tahu atau wallahu a'lam itu bukan satu keaiban, malah itu adalah suatu kemuliaan. Naam. Lalu Nabi SAW mengatakan fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Hak mai tadi itu adalah malaikat Jibril datang mengajar kamu agama kamu. Ulama kerana melihat di akhir hadis Nabi sebutkan din, agama, seolah-olah yang ditanya oleh malaikat Jibril itu itulah agama. Lalu mereka buat kesimpulan ada 3 perkara pokok yang ditanya oleh malaikat Jibril. Pertama tentang Islam, itulah dia agama. Yang kedua tentang iman, itulah rukun yang kedua. Dan tentang ihsan, rukun yang ketiga. Itulah pendapat jumhur ulama. Adapun pendapat sebahagian ulama Yaman, mereka mengatakan rukun agama itu 4. Kenapa? Di akhir itu malaikat Jibril tanya, fa akhbirni mata sa'ah, bilakah berlaku hari kiamat? Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak tahu, yang ditanya lebih daripada yang bertanya, dan dua-dua tidak tahu perkara akhirat ini. Lalu dibagi tahu tentang alamat-alamat. Fa akhbirni an amaratiha, bagi tahu saya tentang tanda-tandanya. Baru dia bagi tahu tanda-tanda itu. Lalu kata ulama, sebagian ulama Yaman, rukun agama bukan 3 tapi 4. Tapi jumhur ulama kata cukup 3, sebab yang dikatakan tentang hari kiamat dan tanda-tandanya itu termasuklah dalam rukun iman. Maka jumhur pendapat mengatakan rukun agama itu 3, iaitu yang tadi itu, Islam, iman dan ihsan. Nak tahu tentang Islam mesti dengan ilmu. Islam itu solat, zakat, puasa, haji, menutup aurat dan sebagainya. Ilmu tu apa namanya? Ilmu fiqh. Nak tahu tentang iman mesti dengan ilmu juga. Nak tahu macam mana beriman kepada Allah, kepada para malaikat, ilmu tu namanya ilmu aqidah atau ilmu usuluddin atau ilmu tauhid. Nak tahu tentang ihsan, nah itu perkara hati, maka nak kena tahu dengan satu ilmu hati, ilmu akhlak yang terkenal dengan nama ilmu tasawuf. Jadi wajiblah belajar 3 ilmu ini, sebab Islam itu seperti satu pokok. Akar yang ada pada pokok itu dalam tanah tak nampak, tapi kalau tidak ada akar mungkin akan hidup, dan kalau akar tidak kuat mungkin pokok akan tumbang. Akar pada pokok itulah akidah, sebab dia dalam tanah tak nampak. Orang kadang-kadang kita lihat mungkin, maaf ya, tidak berkopiah, pakaian biasa-biasa saja, tidak menunjukkan seperti orang Islam. Tiba-tiba bila datang jumpa kita, dia yang bagi salam. Oh, dia orang yang beriman. Sebab iman itu tidak terzahir, melainkan kena zahirkan dengan bagi salam, dengan pakaian menutup aurat, solat dan sebagainya. Itulah juga akidah. Batang, ranting-ranting dan dahan-dahan dan daun, bila kita tengok, oh ni namanya pokok. Kalau tidak dalam akar saja kita tak tahu itu pokok. Tapi bila dia keluar dirinya dengan batang, ranting-ranting, dahan-dahan dan daun-daunan, inilah yang namanya pokok.
Sama juga bila orang tu solat, menutup aurat, tahu kita dia orang Islam. Nah, sebab itu dalam bab fiqh ini, dia solat, itu kan bab fiqh. Fiqh maksudnya yang praktikal. Kalau akidah tu yang pegangan. Kalau tasawuf itu yang akhlak. Pokok biarlah ada buah baru sedap sikit. Buah tu akan menyedapkan lagi. Seronok kita ada pokok yang menghasilkan buah. Itulah namanya tasawuf. Orang cukup bergelar Islam kalau dia ada akidah dan fiqh, cukup. Tapi belum tentu dia orang Islam yang baik kalau tasawufnya tidak ada. Sebab itu penting sangat tasawuf ini. Tiga ilmu inilah dalam rukun agama tak boleh tidak, mesti dikuasai. Paling kurang yang fardu ain. Antara kitab yang cukup kalau tuan-tuan nak rujuk membicarakan tiga ilmu ini paling dasar, kitab Bidayatul Hidayah. Tapi paling bagus baca syarah dia, iaitu kitab Maraqil Ubudiyah karangan Syekh Muhammad Nawawi Ibn Umar Al-Bintani. Kalau tidak mungkin biasa dengan bahasa Arab, baca yang Melayu ataupun Jawi, iaitu kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Guru kami Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjari An-Nadwi sudah editkan dan sudah tahqiq dalam dua bahasa, dalam dua tulisan, Romanized dengan Jawi. Karena itu inilah yang ditanya di kubur, dalam kubur nanti. Kalau kita tak pandai komputer, tak ditanya. Tak pandai memasak, boleh selamat. Tapi tak pandai tiga ni, jaga-jaga. Karena itu tasawuf itu akan menjadi simpulan, menyimpulkan kedua ilmu yang awal. Ilmu yang paling penting dipelajari akidah, barulah ilmu fiqh, kemudian ilmu tasawuf. Bukan bermakna kena khatam dulu akidah sampai habis baru beralih pada fiqh, baru beralih pada tasawuf. Tak, sekaligus maksudnya. Tapi dari segi kepentingannya, akidah dulu, baru fiqh, baru tasawuf. Kenapa? Tasawuf ini dia akan menjadi penyimpul kepada akidah. Bila kita tahu tentang Allah, maka dimantapkan oleh tasawuf. Contoh, dalam sifat 20 nanti kita belajar Allah itu wujud, Allah itu ada. Ada dalam arti kata sungguh, tahaqquq ataupun thubuti, tetapi bukan wujudi. Ini kita belajar. Yang tuan-tuan yang sudah biasa dengan ilmu sifat 20 ini, wujud dengan wujudi itu berbeza. Sifat itu wujud tapi dia bukan wujudi. Sebab wujudi dia ada lagi sungguh. Lau kushifa annal hijab la ra'aynaha. Sifat-sifat yang wujudi, yang ada dirinya, ada lagi sungguh. Kalau dibuka hijab kita nampak di akhirat nantilah. Itulah sifat-sifat ma'ani. Adapun sifat wujud itu tahaqquq sahaja, thubuti sahaja. Ia bukan ada pun, tetapi difahami oleh akal, digerti oleh akal, difaham oleh akal, ada. Tapi nak cari ada tu bukan ada. Ini mukadimah saja, ni belum masuk lagi. Bila kita tahu Allah ada, itu maksudnya tahu. Itu maksudnya tahu. Belum tentu orang itu menjiwai keberadaan Allah. Sebab itu dia sanggup buat maksiat. Dia tahu Allah itu ada, tapi nak menjiwainya tu tak mantap lagi kalau tidak ada ilmu tasawuf. Sama juga Allah ada sifat sama, pendengar. Dengan sifat ini ada thamaratus sifah, mendengar. Mendengar apa? Muta'allaq baginya adalah al-mawjudat. Ini dah masuk sikit-sikit bab ta'alluq ini.
al-mawjudat, kita ini ada kita ini. Tetapi kenapa masih lagi berbicara, maaf, menyebut tentang keburukan orang? Walau Allah mendengar tu. Kita tahu saja, tapi belum menjiwai. Jadi karena itu ada istilah yang digunakan oleh sebahagian ulama sufi. Orang itu tahu tentang Tuhan, tapi tidak merasakan dirinya bertuhan. Dirasa. Bab rasa ni dia kena tasawuf. Sebab itu hadirin, walaupun nanti ni in advance kita sebut ni, kita khatam sifat 20, jangan berhenti kat situ saja. Belajar lagi. Sebab kita kenal Allah melalui sifat 20 ini hanya mengenal, belum lagi menjiwainya. Menjiwainya kena tolong ilmu tasawuf. Tapi kalau tidak ada foundation, macam mana nak menjiwai? Sebab itu mesti ada ilmu sifat 20. Tapi tak cukup untuk mantap, tapi mesti ada. Jangan terus kepada ilmu tasawuf, nanti tak dapat beza mana khaliq, mana makhluk. Berbicara dia tentang Allah, tetapi dia berbicara tentang makhluk. Allah ada tangan, tapi tangan Allah tak seperti tangan manusia. Itulah tak mengaji yang basic. Allah melihat dengan mata, tapi mata Allah tak seperti mata manusia. Bukalah mana-mana kitab ulama ahlu sunnah wal jamaah, daripada yang kecil sampai yang besar, tidak ada mengajar gitu. Kenapa? Kita pegang Allah melihat dengan sifat. Sifat itu adalah sifat basar. Kalau terjemah, kalau tariq Pada'i, pelihat. Nak membezakan dengan thamaratus sifat. Kalau kita kata melihat, nanti jadi semabul. Kenapa? Allah melihat dengan sifat melihat. Kan semabul itu. Karena itu ijtihad Pada'i, maka tariq beliau, Allah melihat. Itu thamaratus sifat. Itu masdari. Itu ta'alluq. Dengan sifat pelihat. Itu ijtihad beliau. Jadi, pun begitu, kita bukan nak kata, oh yang ini betul, yang ini salah. Tidak sama sekali hadirin. Mana-mana kata-kata ataupun penyataan yang tuan-tuan, puan-puan dengar, sama ada bertulis ataupun internet dan sebagainya, itu kena tahqiq. Maksud kena tahqiq ni, kena jumpa orangnya itu. Supaya jangan jadi fitnah gitu ya. Pak Da'i ini orang yang sangat alim. Nanti saya akan cerita. La uqaddisu 'ala Allahi syai'a. Kita bukan nak angkat-angkat orang, tidak. Tapi ijtihad beliau ini sangat tahqiq sekali, sehingga kita tahu mana satu sifat, mana satu thamaratus sifat yang disebut sebagai ta'alluq, mana satu muta'allaq. Dapat beza tu. Satu muta'alliq, itulah sifat. Yang kedua ta'alluq, itulah thamaratus sifat. Muta'allaq dengan apa? Kalau qudrah dengan iradah, itu mumkinat. Kalau sama dengan basar, itu al-mawjudat. Kalau ilmu dengan kalam, itu al-wajibat, al-mustahilat, al-jaizat. Itu baru kita faham. Nanti dia akan menolong nanti mengenal Allah dengan benar. Sebab itu tahniahlah tuan-tuan ya, kita mengaji sama-sama insya-Allah. Solat orang itu tapi riak, itu tak sampai pada Allah, salah alamat. Berpuasa orang itu tapi mengumpat orang, sah puasanya tapi berdosa. Sebab itu ilmu tasawuf pagar fiqh itu, supaya jangan letih je solat tapi riak. Neraka wil. Berpuasa letih saja. Kalau tak jaga adab berpuasa, ada dua orang perempuan berpuasa, tak tahan, nak buka puasa, minta izin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diizinkan dengan syarat an tataqayya'a, untuk setiap seorangnya muntah. Muntah yang pertama disalut dengan, ditadah dengan tapuai, macam bekas
memenuhi sebahagian daripadanya. Yang kedua, begitu juga memenuhi sepenuh bekas itu. Hairan orang tengah puasa, mana datang daging yang fresh itu. Lalu dikhabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda mengatakan, hatani sawmata, keduanya ini berpuasa, amma ahallallahu lahuma, berpuasa daripada sesuatu yang dihalalkan kepada keduanya, makan minum. In the name of fasting, mereka tak ambil. Waftarata amma harramallahu alaihima, tapi kedua-duanya telah berbuka, maksud telah membatalkan pahala puasa. Puasa sah, tapi berdosa sebab keduanya mengumpat. Ini tadi, sebab itu penting tasawuf itu. Jadi hadirin, jangan take it for granted. Kalau ada suara-suara nakal mengatakan tasawuf tidak ada dalam Islam, tenang saja. Bagi slide ni kat dia, kongsi sama-sama. Orang yang paling tinggi tasawufnya alal itlaq, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasawuf paling tinggi sekali. Walaupun tidak diitlaq dengan nama tasawuf, sebab istilah tasawuf datang kemudian. La musyahata fil istilah, tidak ada loket dalam bab istilah. Sebutlah apa pun istilah, tapi madmunnya apa? Nahnu la nurakkis 'ala al-anawin wa innama 'ala al-madamin. Kita bukan nak cerita istilah-istilah, kadang-kadang berbeza, tapi madamin, madmun dia. Jadi tasawuf ni sudah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Malah sifat 20 ini kontennya sudah ada sejak zaman Nabi Adam dan para Nabi dan Rasul. Kontennya maksud saya. Adapun istilah namanya itu baru ada pada zaman Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari, Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, kurun yang ke-4 Hijriyah. Apa pentingnya ilmu tasawuf? Ini saya rasa kena juga sebutnya, sekali jalan begitu sahaja. Walaupun Tuan Haji Suhardi kita tak pernah miss kalau mengaji di di mana-mana pun kalau saya mengajar ni. Mungkin beliau dah banyak kali dengar. Kita ulang juga Tuan Haji, sebab sebahagian kita ni ada yang mungkin ikut pertama kali. Tapi jangan risau, insya-Allah malam ni walaupun mukaddimah tapi banyak kita cerita. Kalau di pondok ni tak dan masuk ni lagi ni. Kalau di pondok baru tiga baris, habis 2 jam. Ini kita kira kemah agak lah. Kemah ni maksudnya bukan kemah saya. Slide dah 7 dah ni, alhamdulillah. 10:40 kita berhenti insya-Allah. Cukup 1 jam. Penekanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang akidah tauhid selama 13 tahun di Makkah. Sebab itulah turun ayat-ayat Makkiyah semua cerita tentang tauhid. Barulah bila pindah ke Madinah baru ada hukum hakam. Maksudnya tauhid itu penting. 13 tahun tu itu penentu untuk sah ibadah. Kalau tak sah akidah, tak sah ibadah. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan la tasihhul ibadatu illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah sesuatu ibadah melainkan selepas mengenal siapa yang disembah. Yang saya hafaz daripada guru kami, Tuan Guru Haji Saleh bin Musa Al-Qaddahi, beliau sebut la tasihhul ibadatu, la tasihhul ibadah illa ba'da ma'rifatil ilah. Lebih kurang sama juga ya. Baik. Akidah tauhid yang ditanya di dalam kubur, man rabbuka wa man nabiyyuka, dan semua sekali siapa Tuhan kamu, siapa Rasul yang diutuskan kepada kamu. Saya maaf ni, saya tuan-tuan kalau nak slide ni tak dibagi ya. Kalau tuan-tuan nak, boleh dengan rakam sebegini ataupun tangkap. Tapi saya tak tunggulah ya. Maksudnya siapa yang nak tangkap silakan. Inilah kitab yang akan kita kaji. Tapi sebelum masuk kitab ni, dia anak dia dulu. Ni kitab ni. Ini ringkasan. Dia patut matan dulu baru syarah. Jadi saya buat yang besar tu dulu baru yang kecil. Sebab yang kecil ni, hadirin kalau ada duit lebih, belilah lebih. Yang ini dulu. Kalau ada duit lebih, belilah ini lebih. Hadiahkan pada ustaz-ustazah dan anak-anak yang belajar sifat 20. Sebab ni berdiagram ni. Apa yang saya tunjukkan nanti itu kebanyakan ada dalam kitab ni. Walaupun tak semua, sebab yang saya tunjuk kat sini lebih banyak. Dia senang untuk saya menulis buku ni sebenarnya ikut pengalaman saya.
Sebab ada juga yang mengatakan payah mengaji sifat 20 ni. Dia sebenarnya kalau kita kita sudah biasa, taklah payah mana. Sama juga dengan ta'alluq. Ta'alluq tu bab yang paling payah. Tapi insya-Allah hadirin, kalau kita sudah biasa, tapi kena tahu rumusnya lah. Tuan Suhadi kita tahu banyak sudah ikut. Dia ada diagram dia dalam ni semua ada, termasuk kalau kita dapat lihat yang ini ni sama-sama sekejap. Yang ini kena hafal. Insya-Allah pengalaman kita mengajar ni, kalau yang ini dihafal, tuan-tuan akan lihat nanti nak memahami tajuk sifat 20 ni lebih mudah. Ada dua muka surat, kalau boleh ambil perhatian. Muka surat 18, 16 dihafal, syarta tu dihafal, dan 18, dua tu. Sebab muka surat 18 ni dia ada qadim, ada hadith. Ini penting sebab nanti bila kita sebut tentang ta'alluq iradah, tidak ada yang hadith, dia mesti qadim. Tapi bila qadim, suluhi qadim ke tanjizi qadim? Ada kat sini ni. Macam kita sekarang ni kan, malam ini, berapa hari bulan malam ni? 11 ya. Kita rasa baru malam ni kita mengaji di sini. Kali pertama, betul tu zahirnya. Hakikatnya ini sudah ditentukan oleh Allah 50,000 tahun sebelum kejadian langit dan bumi. Allah dah tentukan. Waktu tu belum ada Malaysia lagi, belum ada Bangi lagi, dah ditentukan. Karena Allah sudah tentukan, tu namanya tanjizi qadim. Tanjiz itu telah lepas, telah lulus, telah dibuat, telah ditentukan, dikehendaki oleh Allah. Tanjiz bila qadim, sebab tu disebut Allah telah menentukan kita untuk hadir pada malam ini bila? Dengan sifat iradah dalam ta'alluq tanjiz qadim ataupun tanjizi qadim. Waktu tu kita tak ada lagi. Sekarang 11 hari bulan 8 2020 kita berkumpul di sini. Maka Allah kumpulkan kita dengan sifat kudrahnya. Berkumpul tak kita sekarang? Ya, berkumpul. Tuan-tuan yang dipilih, saya pun alhamdulillah malam ni berkumpul. Ni maksudnya Allah telah kumpulkan kita dengan sifat kudrahnya dalam ta'alluq tanjizi qadim ke hadith? Hadith, sebab kita sekarang. So itu penting. Ke surat 18 ni hadam elok-elok. Nanti tuan-tuan akan lihat, datanglah apa pun persoalan tentang ta'alluq, insya-Allah boleh dijawab. Tapi kaedah dia mesti faham. Ni qadim, ini hadith. InsyaAllah kalau Allah bukakan pada orang yang ikhlas hatinya, insyaAllah mengaji ini, tuan-tuan akan nampak nanti, ya Allah, dia menolong kita untuk lebih sabar, menolong untuk lebih dekat pada Allah. Sebab kita tahu semuanya ditentukan oleh Allah. Tapi bukan begitu saja. Dia mesti ada konsep redha, ada konsep tawakal, usaha. Jangan jadi seperti Jabariyah sahaja. Mereka tersesat sebab mengatakan makhluk tidak ada apa-apa. Hakikat memang begitu. Tetapi ada yang disebut af'alul ibad, perbuatan hamba. Tapi hakikatnya Allah. Majaz sahaja kita. Secara hakikinya Allah. Ini pun saya dah sebut, sekadar sajalah siapa yang baru mula mengaji dengan kami ni, ada 4 cabaran belajar sifat 20. Satu, tak ramai yang belajar. Sebab mungkin didengar-dengar ni tak, ini ini payah, ini falsafah, whatever. Ya, bagi orang yang mengata begitu. Tapi bagi orang yang kalau sudah membidangi bidang itu, add math pun jadi senang. Add math ni, matematik tambahan yang susah itu senang je sebab dia tahu rumus. Sama juga dengan orang ambil law kan, undang-undang yang pelbagai itu, dia dah asam garam dia dalam dunia law itu. Dia tahu kes ni berapa section ni. Kita pun pening macam mana dia hafal. Begitu juga mereka pening dengan kita, macam mana kita tahu hukum hakam ini. Same goes, sama saja. Bila sudah
Ada yang belajar, dia naik satu lagi. Ada satu lagi cabaran, tak istiqamah. Maaf ni nak, ini bukan nak melemah semangat ni. Ini nak bagi tahu dulu cabarannya supaya nanti kalau ni yang Ustaz cerita mula-mula dulu kena kat ana. Nah. Saya teringat Pak Dai, ini cerita kami baba tuan guru Syekh Ahmad Radawuddin. Beliau sebut Pak Dai di Makkah bagi tahu waktu beliau buka mula-mula kuliah akidah ni, ramai orang datang. Tapi dia bagi tahu, ini mula-mula je ni, dia kata. Saat lagi mula, dia mula surut-surut, makin sikit. Memang betul apa yang dia cakap. Tapi yang sedikit tinggal tu, jaga. Orang tu jangan sebarang cakap tauhid depan dia. Antaranya siapa? Tuan Guru Haji Saleh. Tuan Guru Haji Saleh di Kedah almarhum, dan Tuan Guru Haji Abdul Rahman Gua Kepayan di Kedah. Tu Masya Allah. Ketika keduanya nak balik ke tanah Melayu, sebab Pak Dai mengajar di Makkah, meninggal di Makkah. Sayang sangat Pak Dai dengan kedua orang anak muridnya ni, sampai beliau buat macam satu majlis perpisahan dan menu dia kepala kambing. Beliau jarang buat kepala kambing. Itu isyarat. Ini dua orang anak murid yang mantap lah dalam bab sifat 20 ni. Kita belajar bukan nak tunjukkan orang kita pandai, tidak ya. Sebab itu kena ada ilmu tasawuf tadi tu. Supaya apa? Mantap ilmu akidah. Dan jangan sebarang berbicara bab Tuhan. Jangan sebarang. Kalau rasa diri bukan ahlinya, jangan. Takut bab ini payah. Ditergelinci sikit. Kalau bab fiqah batal, buat lagi. Batal, buat lagi. Walaupun 3-4 kali. Qum fasalli fa innaka lam tusalli. Nabi pernah tegur ada orang yang solat dan Nabi jumpa, bagi tahu qum fasalli fa innaka lam tusalli. Bangkit. Kamu tak solat lagi tu. Kali kedua tak juga, kali ketiga tak juga. Barulah Nabi ajar. Tak. Tapi kalau salah akidah dulu, bahaya ya. Baik, cabaran yang kedua, mula-mula tak ramai yang belajar. Bila dah ramai tu tak ramai sampai ke hujung. Tak istiqamah. Kalau ada istiqamah pun lambat nak faham. Ini cabaran. Dah lah lambat faham, bila dah ingat cepat pula lupa. Saya sengaja buat ni, tak ada dalam kitab ni. Poin ni tak ada dalam kitab. Melalui pengalaman saya. Kenapa hadirin? Sebab ini godaan iblis dan syaitan. Mereka tak mahu sebenarnya. Dia tahu ilmu tauhid sifat 20 ni sangat mahal, sangat berharga, tidak ternilai. Biarlah orang itu beribadah, tapi last-last dia cucuk nanti mengatakan akulah Tuhanmu. Akhirnya jadi syirik, seperti yang berlaku kepada orang-orang yang ditipu oleh syaitan. Sehingga ketika syaitan yang sama cuba nak menipu, memperdaya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ternyata tidak. Gitulah itu yang penting. Iblis syaitan ni tahu Allah sebagai Tuhan yang sebenar. Macam mana yang kata Tuhan yang sebenar tu? Kena tahu. Caranya mengenal sifatnya. Nak mengenal zat memang kita tak boleh, tapi sifatnya. Contoh ya, anak kita perempuan, tak pun lelaki, berkawan dengan somebody who is very special, bagi tahu dengan ayah, abah, Khalid nama beliau, ada berkawan dengan seorang perempuan dan rasanya nak serius lah. Lalu abah dia tanya, siapa nama budak tu ataupun kawan kamu tu? Maaf kalau ada sama nama dengan di belakang. Jamilah. Apa maksud Jamilah? Cantik. Apakah ayahnya terus percaya dan Jamilah, mesti budak ni bagus? Not necessarily. Sebab hanya nama belum tentu. Mungkin juga
zat batang tubuhnya, maaf ya, bagus, sempurnalah. Tak, belum tentu ayah dan ibunya terima, melainkan sifatnya itu kena jamilah. Kerana itu mengenal seseorang bukan hanya dengan nama, belum tentu. Jamilah, cantik. Nah, belum tentu perangainya cantik, tapi kalau sifatnya cantik, walaupun mungkin orangnya biasa-biasa saja. Sama, kita mengenal Allah dengan sifatnya. Sebab itu kita belajar sifat 20. Tuhan yang sebenar, supaya kita tahu beza dengan yang tidak benar, tahu tipu daya iblis dan syaitan, dan berakidah. Orang yang berakidah, dia tahu orang yang berakidah tak akan kekal dalam neraka. Hadirin, yakin orang Islam semua masuk syurga, yakin. Orang Islam semua masuk syurga. Syarat 3 je. Jangan kafir, jangan murtad, jangan syirik. Finally dia akan masuk syurga. Suatu mahal, akidah ni mahal. Nah, walaupun dia masuk neraka, masuk neraka, tapi yang pasti takkan kekal sebab dia ada akidah. Pernyataan saya ini hendaklah mengembirakan hati kita, tapi jangan jadikan ia hujah. Kalau lagu tu tak apa, buat dosa dulu tak apa, lah masuk syurga juga. Hakikatnya betul, tapi bukan betul buat dosa tak. Hakikatnya betul, finally kita akan masuk ke dalam syurga, finally. Tapi yang tak tahannya apa? Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Yaumin kana miqdaruhu alfasanati mimma ta'udun. Kita kat sini kan 1 jam je ni, daripada 1 jam. Kadang-kadang Allah bila nak habis tak tahu, baru 1 jam. Ini 1 hari sama dengan 1000 tahun. Allah, gitu nah. Ini hadirin mahal, akidah itu mahal. Pegang elok-elok, jaga anak isteri kita elok-elok, kaum kerabat dan orang-orang yang di bawah tanggungan kita. Yakin apa yang kita belajar ini, jangan ragu-ragu, benar. Sebab fatwa resmi daripada Darul Ifta Al-Masriyah mempertahankan akidah Al-Asy'ariyah. Yang ini saya tak baca ni hadirin, ini ada dalam kitab ya. Sebab kita lalu saja, sebab saya biar banyak sikit cerita malam ni supaya kita masuk terus pada tajuk. Yang ini tuan-tuan baca sendiri. Ini kalau ada suara-suara nakal kata, ya ke akidah Asy'ariyah begini-begini, tenang saja hadirin, sebab kita berdepan dengan perkara sebegini dengan ilmu ya. Ini ilmu ni ada dalam kitab. Baik, Ahlu Sunnah wal Jamaah kita ini dalam bab sifat ya, mengisbatkan sifat kamalat. Allah punya sifat itu, tetapi tidaklah kita ini melampau, maaf bahasanya ya, seperti musyabbihah, tashbih, menyamakan Allah seperti makhluk, dan juga mu'attilah, menafikan sifat ma'ani bagi Allah, orang Mu'tazilah. Kita selalu berada di tengah-tengah, wasati dipanggil. Akidah kita akidah wasati, akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, aliran Al-Asy'ariyah dengan Al-Maturidiyah. Kita ni dah wasati dah. Kalau ada orang kata kita nak supaya orang Asy'ariyah dengan kumpulan ini kita akan jadi orang yang tengah, wasati. Tak, kita ni dah wasati dah kita ini. Jangan risau. Dalam bab akidah kita tidak seperti orang yang mengatakan Allah seperti makhluk ataupun menafikan sifat bagi Allah. Orang Mu'attilah dipanggil, Mu'tazilah. Ini dari segi fahaman saja ya. Kita tengah-tengah. Apa dalil kita? Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Menafikan yang mengatakan Allah serupa dengan makhluk. Wa huwas sami'ul alim, wa huwas sami'ul basir. Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Tidak mungkin Allah mendengar kalau tidak ada sifat pendengar. Tidak mungkin Allah melihat kalau tidak ada sifat melihat. Sebab itu kita isbatkan. Mabadi', dasar-dasar ilmu tauhid, tuan-tuan, yang ini saya tidak perlu nak huraikan lagi. Dalam kitab kita ada ya. Nanti rujuk dalam kitab. Cuma sedikit sahaja. Mari kita lihat sumbernya itu. Al-Quran sumbernya, hadis dan dalil-dalil akal yang benar.
Kata ulama, kalau kita pegang Quran sahaja dan hadis sahaja, tidak akal yang benar, kita akan jadi sesat. Sebab dalam Al-Quran, hadis ada nas yang muhkamat, boleh difahami kerana ia hanya satu makna. Tapi ada juga yang mutasyabihat. Mutasyabihat ni yang banyak makna, tak tahu mana yang satu. Sama ada dalam bab akidah, dalam bab fiqah. Kita bagi contoh. Kalau dalam bab akidah ni, ayat ini kalau tidak ditakwil, itu sangat bahaya sekali. Contoh, nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa kepada Allah, fanasiyahum, dan Allah lupakan mereka. Apakah boleh kita katakan Allah ada sifat lupa? Allah lupa, tapi lupa tu lupa yang layak bagi Allah lah. Tak ada orang mengajak lagi. Sebab itu kena takwil. Ayat Quran tu, itu namanya qat'iyyut thubut, dhanniyud dilalah. Qat'iyyut thubut, sumbernya pasti, ia memang Quran. Tapi dhanniyud dilalah, dilalahnya, dalilnya apakah hanya satu? Tak. Apa maksudnya tu? Tu kata ulama salaf, tanzihkan. Bukan maksudnya lupa itu. Sekali-kali. Makna sebenar, wallahu alam, baru betul tafwid. Maksudnya ditanzih dulu baru tafwid. Jangan diisbat Allah lupa, tapi tak tahu lupa Allah, tak. Itu bukan cara salaf itu. Itu mutasallif namanya. Orang yang mengaku salaf. Kalau orang khalaf, bahaya ni kalau tidak ditakwil. Hendaklah ditakwil. Maknanya sebenar, wallahu alam. Tapi kalau mengikut dari segi bahasa Arab, dari segi zauq lughawi, dari segi bahasa, maknanya Allah lupakan mereka, bukan Allah lupa, tapi Allah tidak mengambil mereka dengan pandangan rahmat. Gitu. Nanti kita belajar. Hadirin, buku ni bagi saya wallahu alam ya, sangat penting. Tajuk di belakang tu. Sebab tu kalau boleh, sekali lagi saya pesan, saya cuba sedaya upaya untuk ringkaskan ayat-ayat muhkamat, mutasyabihat dengan hadis-hadis tu daripada muka surat 94 ini. Ini boleh adik-adik daripada institusi yang dekatan ini, kalau masih macam tak berapa nak jelas ayat tu, insya-Allah boleh rujuk nota ini 94 ke atas. Ini dalilnya Quran hadis, tapi memahami cara pendalilannya itu penting. Dilalah tu sumber itulah yang penting saya nak bagi tahu dulu ya. Baik, ni terus masuk tajuk. Ada lagi dalam 20 minit 3 ciri mengenal Allah Ta'ala. Yang ini tak ada dalam kitab, tak ada, maksud saya tak ada dalam ni. Jadi tuan-tuan nak tangkap silakan. Apa dia ma'rifatullah? I'tiqadun jazimun muwafiqun lil haqqi an dalilin. Kita syarah satu-satu. I'tiqadun jazimun, simpulan yang putus atau pegangan yang teguh, yang mantap. Bila disebut i'tikad yang teguh dan mantap, dia mesti yakin. Bila yakin, tidak ada lagi syak, tidak ada lagi dhan, syak dan waham. Apa syak tu, apa dhan tu, apa syak tu, apa waham tu, kupasannya ada dalam buku hijau, buku warna hijau. Ada peratus-peratusnya itu. Sebab malam ni malam pertama, biar kita tenang-tenang dulu, tidak terlalu ilmiah ya, tapi berfakta. Baik. Dan dia mesti bertepatan dengan yang haq, yang benar. Apa dia? Mesti mengikut akidah ahlu sunnah wal jamaah. Tapi satu lagi, ciri yang ketiga, andalilin, dengan dalil. Dalil sama ada tafsil ataupun tafsili terperinci, atau dalil ijmali, ringkas. Dalam bab akidah dia mesti begitu. Kita bagi contoh dalil ijmali. Apa bukti, apa dalil Allah itu ada? Dijawab, alam ini. Alam ini bukti adanya Allah. Nanti hadirin setelah dua siri ke atas, nanti kita akan dapat beza
Apa dia? Alam. Sekarang mungkin bila kita sebut alam, apa yang kita bayang? Alam ni lah. Ni, the universe. The universe. Nanti insya-Allah siri yang kedua, ketiga, kalau Allah campak, kalau Allah bagi, sekarang kita boleh faham. Bila kita sebut alam, alam itu ma siwallah. Ma siwallah. Barang yang, kalau terjemah sebelah Fatani, barang yang selain daripada Allah. Oleh kerana itu, the universe itu alam. Manusia alam. Pokok alam. Malam, siang alam. Hangat, panas alam. Even arah yang 6 ini, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, itu alam. Dalam, luar itu alam. Allah tak ada kena-mengena dengan alam itu. Hence, Allah bukan di atas, bukan di bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Allah tidak berarah. Macam saya ni berarah. Ni, perut saya depan ni namanya depan. Belakang saya ni namanya belakang. Ini kanan, kiri. Saya punyai arah dan saya berada di salah satu arah. Saya di hadapan tuan-tuan. Tadi saya sendiri berarah. Dan sekarang duduk dalam 6 arah itu. Saya di hadapan tuan-tuan. Nah, di bawah bumbung atas tu. Saya. Allah tidak berarah dan tidak berada pada mana-mana arah. Macam mana tu? Nanti kita cerita lagi nanti tu. Allah tidak begini. Lah. Lagu mana ni? Bila lagu mana ni? Berimanlah tu. Lagu mana tak tahu. InsyaAllah. Baguslah iman. Tapi kalau boleh kata lagi, Allah ada mata lah. Tapi yang penting mata tak seperti mata manusia, jaga. Bila dah tak boleh fikir, itulah manusia. Memang takkan boleh kita fikir tentang Allah. Kita hanya berfikir sesuatu yang ada kaitan dengan Allah. Tu bahasa Tunku Wajih Saleh tu. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dhatillah. Berfikir tentang kejadian Allah, apa yang dijadikan oleh Allah. Jangan fikir macam mana Allah, tak akan mungkin. Saya sendiri tak tahu hakikat diri saya. Sekejap, gembira. Sekejap, mungkin sedih. Why? I don't know. Belum lagi dengan Tuan Haji. Belum lagi dengan Syekh. Ini kan pula Allah. Itu nah. Sehingga, bila dah tak boleh lah. Memang tak boleh lah. Berimanlah tu. Mahma tasawwarta bibalika, fallahu bi khilafi dhalika. Macam mana pun kamu nak fikir tentang Allah, tak boleh. Allah tak serupa apa yang kamu envisage in your mind. Itu yang disebut oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, al-ajzu an darakil idraki idraku, wal bahthu an dhatihi kufrun wa isyraku. Al-ajzu an darakil idraki idraku. Lemah kita nak menggapai pengetahuan sebenar tentang Allah, itu namanya tahu. Memang itu hakikat, kita takkan boleh. Jaga. Wal bahthu an dhatihi, menggali-gali tentang zat Allah, begini begitu. Kufrun wa isyraku. Beware. Boleh jadi kufur dan syirik. Jaga-jaga. Memang last keputusannya, ya Allah, yang penting tak serupa dengan makhluk. Lemah. Itu. Tapi jangan lemah sekarang jangan lemah lagi. Nak lemah apa, tak belajar apa lagi ni. Nanti bila dah belajar tinggi, lemah mana? Betul. Kalau lah lemah, lemah apa? Beza jirim dengan jizim pun tak tahu. Jirim dengan jizim pun tak tahu. Maaf ya. Ni saya selalu guna bahasa Tuan Guru saya Syekh Ahmad Ridhaudin. Ni bukan nak lemah semangat ni. Ni kita nak bagi semangat. The more you know, the more you don't know. Tapi bila orang tanya, apa bukti adanya Allah alam ini? Saya sebut tadi untuk orang yang peringkat biasa, bila sebut alam tu, ya universe ni lah ya. Bila kita sudah mengaji tinggi, alam ini universe, kita pun alam, depan belakang pun alam, suara pun alam, huruf pun alam. Kehidupan tu pun alam, mati itu pun alam. Sebab selain daripada Allah. Ada orang tanya lagi, baik, kamu kata bukti adanya Allah alam itu, apa buktinya? Kenapa?
time tu orang tu tak boleh nak jawab, dia hanya tahu dalil ijmali. Nah, sebab dia tidak boleh sampai ke dalil tafsili. Kalau dalil tafsili dia terperinci lagi. Kenapa alam itu buktinya adanya Allah? Karena alam itu berubah, taghayyur, sekejap panas, sekejap dingin, sekejap hujan. Itu alam. Yang berubah itu at-taghayyur, itu sifat makhluk. Maka karena itu alam itu makhluk. Dia ada qadiyah sughra, ada qadiyah kubra. Dalam ilmu mantiq. Baik. Orang yang tak boleh nak berdalil ni namanya muqallid. Dia ikut orang lain. Orang yang muqallid ini, apa hukum dalam ilmu akidah? Ulama bagi pada dua pendapat. Satu yang muktamad, yang dipegang, qaul yang sahih, pendapat yang betul. Jumhur ulama lah tu masih lagi beriman, tapi dia berdosa sebab dia tak mau belajar. Tuan-tuan belajar ni, alhamdulillah ni. Baik, ada qaul yang dhaif, pendapat yang lemah kata kufur. Tunggu je Salih kalau beliau mengajar bab muqallid ni, beliau tekankan ini. Kufur kata beliau. Tapi bukan beliau yang kata. Qala as-Sanusi fi ba'di aqwalihi. Imam As-Sanusi yang mengarang kitab Matan Umul Barahin tu, dan sebahagian pendapat beliau mengatakan kufur. Saya tak ingat seorang lagi. Qala As-Sanusi wa Ibnul Arabi, dan Ibnul Arabi, bukan Ibnu Arabi. Ibnu Arabi itu ulama tasawuf, kitab Futuhat Makkiyah. Ini Ibnul Arabi yang ada tafsir At-Tafsir Al-Kabir. Kufur. Cuma pendapat ini pendapat yang dhaif. Salah tu tidak. Bagus juga supaya kita takut-takut berbimbang-bimbang. Tapi untuk kita ada semangat, kita ambil pendapat muktamad itulah. Maksudnya, contohnya ayah ibu kita yang dah meninggal dunia pun, Tok Wan dan sebagainya. Cuba tanya, Tok Wan, apa dalil adanya Allah? Manalah kadang-kadang orang tua tahu benda ni. Alam ni hang tengok sendirilah. Dia jawab lagu tu. Apa buktinya Tok Wan ni adanya Allah? Hang ni banyak cerita. Dia kata. Jadi apakah hukum kafir? Tidak. Baik. Hadirin, nanti kita akan belajar sifat 20 ini untuk mengenal Allah. Melalui sifat 20 ini ada dalam kitab. Ini diagram ini ada dalam kitab. Nak sampai ke sini, dah berapa bulan dah saya tak sampai ke sini, tak campur dengan SOP ni kan. Tadi Tuan Haji Suhardi hampir-hampir nak masuk jalan lain saya tadi. Lamanya tak sampai kat sini ni. Tapi saya bersyukur sebab ada makhluk namanya Waze. Waze je lah mengaji ni. Masya Allah. Tadi maaf ada accident tadi tu. Ada kereta sampai ni lah. Kereta tadi tu. Sebelum nak sampai ke Lebuh Raya tu sedikit agak jam tadi. Saya dah risau dah, ya Allah, saya sebenarnya tadi nak solat isyak kat sini. Kalau ikut dari segi biasa saya keluar memang sempat, cuma tadi itu maqaddar Allah. Bila kita tengok tu, walaupun berlaku sekarang, kita tahu Allah dah tentukan bila 50,000 tahun dulu, tenang, itu takdir Allah. Tapi you have to move forward, sebab kita tak tahu for the next 5 minutes ahead what will be the qadar dan qadar Allah. Kita tak tahu. Usaha saja terus. Rupanya di situ saja je. Yang lain okey. Gitu ya. Maksud saya begini, boleh tak saya pergi kat sini tanpa Waze? Boleh. Tapi mungkin sampai kat sini pukul 12 nanti ya. Bila ada Waze, ikut saja, sama. Bila sudah ada satu manhaj, satu method, satu cara yang sudah teruji dan umurnya 1117 tahun, ikut sahaja. Itu yang dipegang oleh ulama. Manhaj tu namanya sifat 20, yang ditulis dan disusun cantik oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, aliran Al-Asy'ariyah dengan Al-Maturidiyah. Dengan sifat 20 ini kita boleh kenal Allah. Kenapa? Mengenal Allah itu apa hukumnya? Tujuannya apa hukum tujuan tu? Hukum mengenal Allah tu apa? Wajib. Jadi
nak sampai kepada wajib, jalan ke situ, caranya itu juga wajib. Apa hukum solat? Wajib. Oleh kerana itu, berwuduk itu wajib. Sebab tanpa wuduk sah tak salat? Tak sah. Idza intafa syartu fantafa al-masyrutu. Bila terbatal, ternafi syarat wuduk, maka ternafi solat. Walaupun dia menangis-nangis solat. Masya Allah, nangis-nangis. Rupanya tak wuduk lagi. Kita tengok haji ni solat. Ya Allah, kita jealous juga lah sebab bukan senang solat sambil menangis-nangis kan. Haji tu lepas solat dia salam, ya Allah, sukanya tengok haji. Haji sembahyang apa haji? Sembahyang Zuhur. Baru pukul 11. Sah tak? Tak sah. Sebab salah satu syarat sah salat dukhulul waqt, masuk waktu gitu ya. Jadi mengenal Allah tu wajib. Nak mengenal tu macam mana caranya? Cara tu jadi wajib. Sebab itu dalam kaedah menyebut lil wasaili hukmul maqasid. Lil wasaili, hukum cara manhaj ini, hukmul maqasid, mengikut hukum tujuan. Tujuan mengenal Allah ni wajib, maka mengenalnya adalah juga wajib. Itu ya. Kalau ada orang mengenal Allah tanpa belajar sifat 20 ya silakan. Silakan. Tuan-tuan orang putih, he was born in America ke, London ke, and years being there, have been there. Kemudian datang ke Malaysia, ada satu ujian bahasa Inggeris. Nah, tak payah lagi lah sebab dia memang dia orang Melayu, tapi bahasa Inggerisnya very fluent, more fluent than those Englishmen. Bahasa ni saya ingat Syekh Ahmad Didat almarhum. Beliau pernah datang ke UIA zaman-zaman dululah. Beliau bila speech di-introduce dulu oleh Profesor Dr. Kamal Hassan. Tuan-tuan sampai sini yang tahu Prof. Kamal Hassan still masih lagi mengajar, rasanya dah tak tahu, tak ingat, saya dah lama tinggal di UIA. Beliau tu, Tuan Haji, kalau dia bercakap, Profesor Kamal Hassan, saya sebut nama beliau ni sebab salah satu yang baik daripada beliau, banyak yang baik beliau buat. Siapa nak jumpa beliau di UIA, jumpa kat masjid. Beliau 5 waktu solat di masjid beliau. Masya Allah. Nah, satu saya sebut nama beliau. Dan satu kelebihan beliau, beliau cakap Inggeris tu Allah, bila kita dengar tu kenyang. Saya lah, kerana saya tak pandai orang putih. Tuan-tuan pandai. Bila kita dengar dia cakap tu kenyang terus. Dia kata, I'm very confident in talking about Westerners and Western civilization because I have been there for almost 9 or 10 years. Itu yang dia sebut tu, saya ikut je. Dia confident bercakap tentang orang barat dan barat civilization sebab dia 9 tahun, 10 tahun duduk situ. Dia bercakap tu, saya lah bila dengar tu kenyang. Tu yang kata Syekh Ahmad Didat, I have never found anyone speaking English more fluent than Englishmen other than Prof. Kamal Hassan. Nak ceritanya apa tadi? Kalau dah kuasai, tak payah lagi. Ini kalau Allah dah bagi ma'rifatullah, tak payah belajar sifat 20, silakan. Tapi nadir maksudnya tak ramai orang begitu. Boleh nak? Izinkan ada lagi 3 minit. Apa nak cerita 3 minit? Tak ada. Siapa dia? Orang yang termasuk di dalam Al-Firqatun Najiyah, kumpulan yang selamat. Nabi sebut iftarqatil yahudu ala 71 firqatan. Orang Yahudi berpecah pada 71 golongan. Waftarqatin nasara ala 72 firqatan. Nasrani berpecah pada 72 golongan. Wa sataftariqu hadhihi al-ummah, akan terpecah umat ini ala 73 firqatan, kepada 73 golongan, kulluha fin nar,
semuanya masuk neraka illa wahidah, satu sahaja. Qil, ditanya, ya Rasulullah, man hiyal firqatun najiyah, siapa tu kumpulan yang selamat? Nabi menjawab, al-jamaah, iaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada lafaz daripada Al-Imam Ibn Majah, ma ana alaihi wa ashabi, siapa yang ikut jalan saya dan jalan sahabatku. Lalu kata ulama, antaranya Al-Imam Syekh Murtada Az-Zabidi dalam kitab beliau Ittihaf As-Sadatil Muttaqin bi Syarhi Ihya Ulumuddin, kitab Ihya 5 jilid ya. Kitab ni 24 jilid tebal. Imam Al-Murtada Az-Zabidi di Zabid dekat Yaman. Apa kata beliau? Beliau menukilkan apa yang ulama sebut, idza utliqa ahlus sunnati wal jamaah fal muradu bihim al-asy'ariyah wal maturidiyah. Apabila diitlaq disebut ahlus sunnah wal jamaah, maka yang dimaksudkan kumpulan ahlus sunnah wal jamaah adalah al-asy'ariyah, ulama-ulama asy'ariyah dan ahlinya, pengikutnya, dan al-maturidiyah, ulama-ulama yang mengikut manhaj al-Imam Abu Mansur al-Maturidi dan yang mengikut yang lain. Karena itu dalam hadis ini disyarahkan oleh ulama, antaranya Al-Imam Mufti Al-Syekh Al-Sayyid Abdul Rahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Ba'alawi. Kitab beliau terkenal, kalau boleh ustaz-ustazah miliki kitab ini, namanya Bughyah Al-Mustarsyidin. Kitab ni wajib ada, sebab bila ada qaul-qaul yang bercanggah dalam mazhab Asy-Syafi'i, maka beliau akan ambil qaul yang mana yang kuat. Tapi dibagi tahu juga kaul yang tidak kuat. Kitab Bughyah Al-Mustarsyidin, kecilnya ya, tapi sekarang ni dah agak cetakannya bagus, beberapa jilid. Apa kata beliau? Ada satu golongan yang selamat, al-firqatun najiyah, 73 yang tak selamat. Nah, yang satu tu Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang lain ada 72, dipecah lagi, Syiah 22, Khawarij 20, Mu'tazilah 20, Murji'ah 5, An-Najariyah 3, ni tak ada dalam kitabnya, Al-Jabbariyah 1, Musyabbihah 1. Ni yang tak selamat. Tapi yang tak selamat ni bukan semua kekal dalam neraka, tidak. Ada yang sesat saja, tapi tak kekal dalam neraka, disesat. Mungkin dia masuk neraka tapi tak kekal. Itu dia beza. Ataupun yang lebih senang bahasanya, dia sesat tapi tak kafir. Contohnya Musyabbihah itu kafir. Kalau Mu'tazilah belum tentu kafir. Nanti kita cerita panjang tu. Baik. Karena itu di 3 golongan tadi ni, 73 tadi kan, satu yang selamat, 72 tidak, diringkaskan dengan 2 kumpulan. Yang benar, yang hak, itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Yang selain daripada itu sesat. Bukan Ahlus Sunnah, dia sesat. Maksudnya dia bukan Ahlus Sunnah. Karena itu dia panggil sesat. Tapi tak kafir. Mu'tazilah, Qadariyah, Jabbariyah. Tapi kalau Musyabbihah tadi, itu kafir. Musyabbihah yang hakiki. Ada yang juga syibhu. Itu tidak dihukumkan kafir dulu. Secara ringkas sahaja dalam bab usuluddin, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia ada kaitan dengan fiqh juga. Sebab itu ulama-ulama mazhab Maliki itu biasanya Asy'ariyah. Kalau Hanafi, Maturidiyah. Kalau Syafi'i kita Asy'ariyah selalunya. Kalau Hambali, Asy'ariyah. Kalau Bangi, Asy'ariyah. Orang Bangi ke lain. Kebenaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya habiskan slide ini. Al-Quran sebut ketika turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adillatin 'alal mu'minin wa 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. Wahai orang yang beriman, siapa yang murtad di kalangan kamu, Allah akan raise up satu kaum yang Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah. Mereka berjuang di jalan Allah, tidak takut celaan orang yang mencela. Ketika itu ada Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari depan Nabi, dan Nabi pegang badannya, ada yang mengatakan dadanya. Nabi mengatakan hum qaumu hadza, yang dikatakan dalam Quran keturunan orang inilah. Akhirnya 800 tahun selepas itu, dan selepas itu
yang menjadi susur galur keluarga Al-Imam Abul Hasan, Al-Imam Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari. Siapa? Al-Imam Abu Musa Abul Hasan Al-Ash'ari. Jangan keliru ni, sahabi tu namanya Abu Musa Al-Ash'ari. Yang kita bicarakan sekarang Abul Hasan Al-Ash'ari. Itu susur galurnya tu, daripada Yaman. Hadis tersebut, la tuftahanna al-Qustantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaish dhalikal jaish. Nanti pasti akan dibuka kota Constantinople. Tentera yang paling bagus, tentera yang ikut. Panglima yang paling bagus, panglima yang mengetuainya. Siapa yang buka kota Constantinople? Sultan Muhammad Al-Fatih. Ceritanya panjang ya. Baik. Beliau berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Al-Bukhari sebut apabila datang Sayyidina Abu Musa Al-Ash'ari, Nabi sebut hum minni wa ana minhum. Mereka daripadaku dan aku daripada mereka. Dan disebut oleh ulama tadi sudah, dan fatwa Mesir pun sudah juga ya. Yang ini. Ini fatwa Mesir tadi itu. Ini kemudian dulu. Saya nak baca syair ini. Syair ini dibacakan oleh pada zaman Sultan Salahuddin Al-Ayubi ketika conquer bumi Palestin. Pada zaman itu ada seorang ulama besar namanya Syekh Muhammad Hibatullah Al-Barmaki. Beliau tulis satu syair dalam bentuk nazam macam inilah. Dibagi pada Sultan Salahuddin, bila baca suka sangat. Sebagai ketua negara, beliau perintahkan di seluruh takluk jajahan Syam wajib baca ni pada waktu pagi. Syam itu Palestin, Jordan, Lebanon dengan Syria. Waktu tu cuma saya tak tahu apa cara dia baca tu. Tapi dia akan naik ke menara. Menara ni menara. Pagi-pagi dia pun baca. Ni syair ni. Ni antaranya panjang lagi. Tapi antaranya ini. Ada seorang akan baca. Cuma saya tak tahu pakai speaker tak pakai speaker zaman tu. Macam mana dia boleh. Wasani'ul alami la yahwihi quturun. Ta'ala Allahu an tashbihi. Qad kana mawjudan. ولا مكان وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان قد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء والعرش فوق الماء وأثبت لذاته التحيز قد ضل ذو التشبيه فيما جوز. Ini bagus dihafal. Sebab ini semua cerita tentang akidah tanzih. Allah tidak bertempat, Allah tidak ada mula dan sebagainya. Baik. Sebenarnya masa kita dah habis. Izinkan saya 5 minit lagi. Saya nak habiskan inilah. Penyusun sifat 20. Menyusun. Sifat 20 ini, dia punya kandungan sudah ada sejak zaman Nabi Adam AS dan berterusan Nabi dan Rasul. Juga zaman Rasulullah SAW sudah ada. Dia punya apa? Kandungan. Tapi susunannya itu oleh dua orang imam yang sangat agung ini. Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari meninggal pada tahun 324 Hijriah dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi meninggal 333 Hijriah. Kurun yang keberapa? Nak tahu kurun? Campurkan nombor 1 pada digit yang paling awal. Jadi oleh kerana Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari meninggal tahun 324, 1 tu campur yang digit paling awal. Jadi 4. Maksudnya ini kurun yang ke-4. Al-Imam Al-Ghazali meninggal tahun 505 Hijriah. Kurun yang ke-berapa? 6. Sebab campur 1. Nah, awal kurun yang ke-6. Kita sekarang 1441 Hijriah. Kita 41, 42. 42. 41. 41. Ini kurun yang ke-berapa? 15. Jangan campur 1, kedua balik, patah balik lagi tak. Ini campur 2. Nah. Baik, yang kita akan belajar nanti ini, saya berhenti kat sini ya. Sifat yang kita nak belajar, sifat 20 itu ada 2. Sifat zat dengan sifat af'al. Sifat zat yang 20 itulah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadithi sampai habis, kaunuhu mutakalliman. Itulah dia sifat zat. Adapun yang harus bagi Allah tu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, itu sifat af'al. Yang sifat harus tu kan, Allah harus buat, Allah harus tak buat. Tapi harus ni bahasa Melayu Malaysia. Kalau bahasa Melayu Indonesia, harus tu maksudnya mesti. Itu berbeza sikit ya kalau ada sahabat-sahabat Indonesia kita yang ikutnya.
Harus bahasa Melayu Malaysia tu maksudnya boleh dengan tak boleh. Gitu. Kalau harus Indonesia yang saya difahami, saya difahamkan maksudnya mesti. Yang saya maksudkan ni bukan mesti. Maksudnya Allah buat, ya. Allah tak nak, Allah tak buat, terpulang. Tapi tolong dibukakan minda kita ketika membicarakan itu. Bukan buat dan buat, bukan buat menciptakan tak menciptakan sahaja. Apa sahaja. Contoh, Allah bagi rezeki kat orang itu, harus. Allah tak bagi rezeki kat dia, harus. Allah jadikan dia perempuan, harus. Allah tak jadikan dia perempuan, harus. Allah bagikan dia teman hidup, harus. Allah tak bagikan dia teman hidup. Jangan kita stuck di satu saja. Allah harus menciptakan, Allah harus tidak menciptakan, tak. Sebab itu disebut fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Allah boleh buat pada makhluk, buat, kalau tak, tak. Key-nya adalah no pressure. Key-nya adalah no pressure. Tidak ada pressure, tidak ada yang menekan Allah. Situ nanti kita berbeza dengan akidah Mu'tazilah. Mu'tazilah kata wajib bagi Allah mengutuskan Rasul. Sebab akidah mereka as-salah wal islah. Allah itu bagi kebaikan dan membaguskan. Sebab itu wajib Allah datangkan Rasul untuk mengajar kita. Kita kata tak harus. Kalau Allah tak turunkan Nabi dan Rasul pun, itu pulang pada Allah. Kalau wajib, siapa pula yang mewajibkan Allah? Gitu. Akidah kita, orang yang berbuat amal, harus Allah masukkan dalam syurga. Tapi boleh jadi Allah masukkan dalam neraka sebab dia riak. Tak semestinya wajib masuk syurga. Gitu nah? Maksudnya no pressure. Itu key dia. Allah nak buat, buat. Tak, tak. Itu maksudnya kuasa mutlak ada pada Allah. Boleh hadirin. Dan sifat af'al ni nanti kita akan bicarakan ketika kita membicarakan tentang ta'alluq dalam sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu ada kerja dia. Kenapa dia ada kerja? Sebab dia wujudi. Kalau dia tak ada, macam mana nak dia buat kerja? Contoh, tuan-tuan ada kat sini kan, kalau saya minta tolong ataupun pihak masjid tolong bersihkan sedikit, kita pun tolong sebab kita ada. Tapi kalau Haji Mat yang tak ada kat sini, boleh tak kita minta tolong? Tak, dia tak ada kat sini. Sebab itulah, itu bagi mudah faham je tu. Sifat yang ada dirinya, wujudi sifat ma'ani, hanya sifat itu yang ada ta'alluq melainkan haya. Adapun sifat nafsiyah, salbiyah, ma'nawiyah tidak ada ta'alluq. Kenapa? Sebab bukan wujudi tapi amrun i'tibari. InsyaAllah kita sambung lagi ya. Maaf lebih masa hadirin untuk pertemuan pertama ni. Untuk pertemuan yang seterusnya insyaAllah kita akan cuba 1 jam sharp dan kita akan sambung kemudian. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.